Cadangan melaksanakan subsidi bersasar diketengahkan 13 tahun lalu namun belum jadi realiti. Dalam keadaan kewangan negara terbatas dan perlu dikawal ketat, pelaksanaan subsidi bersasar bagi menjimatkan berbilion ringgit menjadi keutamaan kerajaan. Wartawan Amanda Lopez mengupas kekangan dan isu berkaitan pelaksanaan subsidi bersasar yang menemui titik noktah sebelum ini. Gambar atau video warga asing menyeberangi sempadan mempergunakan harga murah bahan api di Malaysia kerap tular di media sosial. Kes tangkapan pencuri minyak diesel subsidi juga lumrah dilaporkan. Malaysia dilihat sebagai syurga untuk menikmati bahan api bersubsidi berbanding banyak negara di dunia. Dalam pada itu, ramai warga mewah turut memanfaatkan subsidi petrol dan diesel. Jika kita tidak mahu lagi T20 mendapat subsidi petrol, diesel, LPG, kerajaan boleh menjimatkan 15 ke 17 bilion ringgit. Justru berdasarkan kenyataan itu, pelaksanaan subsidi bersasar khususnya untuk bahan api harus menjadi keutamaan kerajaan. Beberapa pentadbiran sebelum ini mengangkat agenda subsidi bersasar, namun ia ibarat indah khabar dari rupa sekaligus tinggal sebagai cadangan atau hasrat sahaja. Subsidi bersasar perlu dilaksanakan secepat mungkin bagi mengelakkan pembaziran sumber kerajaan dan keterisan yang kian berterusan. Seperti mana yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2023, hampir 10 bilion ringgit nilai subsidi yang diseleweng tahun lalu. Pemulihan ekonomi menyaksikan permintaan terhadap petrol dan diesel naik mendadak tahun lalu. Berikutan itu, kos subsidi kerajaan turut melonjak kepada lebih 67 bilion ringgit. Ada subsidi, harga minyak kekal stabil. Tapi isu kos sara ni tak selesai pun. Jadi mungkin ada sebenarnya yang tidak kena tentang mekanisme ataupun instrumen yang sedang kita gunakan sekarang ni. Dalam melaksanakan subsidi bersasar, kerajaan terpaksa mengambil kira kesannya ke atas kadar inflasi dan kos sara hidup. Pada 2008, apabila harga petrol melonjak 78 sen, inflasi melonjak ke paras 8.5%. Ketika itu, ramai menggunakan perkhidmatan komuter dan LRT manakala pemandu teksi beralih kepada NGV. Peralihan tersebut memang agak orang kata tu perit lah. Cuma di sini saya rasa perlu ada strategi lah. Kalau terlalu drastik sangat, peralihannya tu kena secara beransur-ansur. Kemudian sekali lagi, faktor komunikasi. Kenapa kalau perlunya subsidi bersasar ataupun reformasi, rationalisation of subsidi ni perlu dilaksanakan. Tiada siapa mempertikaikan kewajaran melaksanakan subsidi bahan api bersasar. Namun, persoalan penting ialah apa mekanisme terbaik melaksanakannya. Pada kami, mekanisme yang paling senang untuk bagi subsidi bersasar adalah bagi tunai terus kepada pengguna. Jadi maknanya dia dapat tunai awal bulan, dia dah ada duit tu, lepas tu dia kena fikirlah macam mana nak belanja. Pendekatan sedemikian, menurut beliau, akan memastikan wujud hanya satu harga bahan api tanpa subsidi di semua stesen minyak, sekaligus mengekang salah guna subsidi termasuk penyeludupan diesel. Apapun, ia memerlukan pelbagai sumber data termasuk Jabatan Pengangkutan Jalan untuk memastikan hanya yang layak menikmati subsidi bahan api. Kita ada data daripada LHDN, kita ada data daripada Khazanah, kita ada data daripada DOSM, kita ada data daripada kajian-kajian universiti. Jadi saya rasa kita perlu melihat semua data itu. Jelas, pelaksanaan subsidi bahan api perlu ditangani dengan cermat kerana pelbagai kesannya ke atas ekonomi, kadar inflasi dan kebajikan rakyat. Namun, ia wajar disegerakan demi masa depan negara. Amanda Lopez, TV3.